Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Hari ini kita digemparkan dengan satu lagi isu berkaitan dengan pelawaan Kerajaan Perpaduan terhadap PAS. Sikap keterbukaan Kerajaan Perpaduan untuk menerima PAS, tetapi kenalah mengikuti syarat yang ditetapkan. Dan ini sendiri dinyatakan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baru-baru ini pula di dalam satu ulasan dari Syabuddin.com ataupun Syabuddin Husin pada 17 Oktober, tidak dihalang bahas tawaran Anwar dalam muktamar. Apakah ini petanda ada pimpinan PAS berminat nak sertai kerajaan? Dalam ulasan dari Syabuddin Husin, PAS mengamalkan sistem terbuka dan tidak akan menghalang mana-mana perwakilan membahaskan sebarang isu termasuk tawaran menyertai Kerajaan Perpaduan sepanjang muktamar tahunan parti itu. Bagaimanapun, menurut timbalan presidennya, Tuan Ibrahim Tuan Man, isu tawaran menyertai kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dijangka tidak menjadi topik utama. Ini kerana menurutnya ahli PAS sangat memahami dasar permuafakatan politik bersama rakan-rakan komponen dalam Perikatan Nasional. Keputusan pilihan raya umum dan pilihan raya negeri jelas bahawa rakyat bersama PN. Kami akan terus bertahan janji dan komitmen kepada pengundi. Oleh demikian, saya menjangkakan isu ini tidak menjadi topik utama kerana ahli parti memahami dasar permuafakatan politik PAS di dalam Perikatan Nasional, katanya yang dipetik portal utusan Malaysia. Anwar dalam temu bual bersama Time Magazine yang disiarkan dalam talian pada 11 Oktober berkata dia pernah menjemput PAS bersama Kerajaan Perpaduan pada tahun lalu. Bagaimanapun, Anwar berkata, syarat dasar utama ialah agar PAS menerima bahawa walaupun Islam adalah agama bagi persekutuan, Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum, berbilang agama, dan setiap rakyat mempunyai tempat. Namun, katanya, pelawaan itu telah ditolak. Perdana Menteri bagaimanapun memberi gambaran bahawa pintu untuk PAS menyertai pentadbirannya masih terbuka. Dalam pada itu, Tuan Ibrahim berkata, isu Palestin adalah antara topik yang bakal disentuh oleh semua perwakilan, termasuk muktamar tiga sayap parti, iaitu Dewan Ulama, Dewan Muslimat dan Dewan Pemuda PAS. Saya jangka ada tiga isu besar. Pertama, isu kos sara hidup dan ekonomi. Kedua, isu pemerkasaan parti daripada segi penyediaan barisan kepimpinan dan pelapis akan datang. Ketiga, saya lihat isu nasional iaitu isu yang berlaku di Palestin. Saya lihat para perwakilan agak teruja untuk muktamar kali ini lebih-lebih lagi dengan pencapaian kita dalam PRU15 dengan memenangi 4 negeri. Begitu juga dengan keputusan di Selangor dan negeri lain. Muktamar tahunan PAS ke-69 kali ini akan diadakan di Shah Alam dari 20 hingga 22 Oktober ini. Ulasan dari Syabuddin Husin, tidak dihalang bahas tawaran Anwar dalam muktamar. Apakah ini petanda ada pimpinan PAS berminat nak sertai kerajaan? Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Terdapat satu kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pasti mengejutkan semua ahli parlimen di Malaysia, tidak kira dari blok pembangkang dan blok kerajaan. Sekiranya apa yang diumumkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini akan menjadi kenyataan, sudah pasti ini akan menjadi kejatuhan kepada Perikatan Nasional. Tuan-tuan, seperti yang kita tahu, Perdana Menteri sebelum ini juga pernah
memberikan tawaran kepada kepimpinan PAS untuk masuk dalam kerajaan perpaduan, dilihat untuk memikat PAS, tetapi sehingga hari ini belum ada respon penolakan dan maupun respon positif. Tetapi saudara-saudara, baru-baru ini sekali lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu artikel dari Malaysia Kini, Perdana Menteri tak tolak PAS sertai kerajaan jika syarat dasar diterima. Ketika Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri sebuah kerajaan perpaduan tahun lalu, dia telah memberikan tawaran untuk PAS menyertai kerajaan. Nah, persoalan yang timbul adalah kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 hanya memberi tawaran kepada PAS, bukan kepada parti-parti lain di dalam Perikatan Nasional, khususnya Bersatu. Nah, saudara-saudara, bermakna kalau PAS akan masuk di dalam kerajaan perpaduan, satu blok PAS masuk dalam kerajaan perpaduan, makna kata Perikatan Nasional tinggallah Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, tinggallah Bersatu, tinggallah gerakan. Nah, adakah ini akan menjadi satu mimpi ngeri buat Muhyiddin sekiranya perkara ini berlaku? Menurut artikel ini, walaupun PAS menolak tawaran itu, ketika itu Anwar berkata, dia tidak akan menghalang kerjasama itu pada masa hadapan. Makna kata, kepimpinan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sentiasa terbuka untuk menerima PAS menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Begitu juga yang kita dengar baru-baru ini, satu MP dari Bersatu, yaitu Iskandar Zulkarnain, juga telah menyatakan sokongan kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun kerajaan perpaduan, tetapi masih setia di dalam Bersatu. Nah, di dalam artikel ini, dalam temu bual Time Magazine yang disiarkan dalam talian, Anwar mengesahkan bahwa memang ada tawaran kepada PAS untuk menyertai pentadbirannya. Tentang sama ada kita bersedia untuk melibatkan diri dengan mereka, sudah tentu kita lakukan. Kita mesti. Dan saya telah menghantar jemputan kepada mereka. Saya telah terbuka dengan idea itu sejak awal. Lagipun, ini adalah kerajaan perpaduan dan kita melakukan yang terbaik untuk negara. Bagaimanapun, Anwar berkata, syarat dasar utama ialah agar PAS menerima bahwa walaupun Islam adalah agama bagi persekutuan, Malaysia adalah sebuah negara berbilangkau dan setiap rakyat mempunyai tempat. Ditanya apakah jawaban PAS? Ini yang dinantikan. Anwar mendakwa tidak ada penolakan. Yang pertama, tidak ada penolakan yang jelas maupun respons positif. Adakah di sini PAS sedang menimbang, sedang berfikir-fikir untuk menyertai kerajaan perpaduan? Seperti yang saya ingat, 40 lebih MP PAS kalau mereka menyatakan sokongan, sekiranya Hadi Awang sebagai presiden akan menyatakan sokongan kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa akan berlaku kepada Perikatan Nasional? Dan kalau ini benar, PAS akan masuk di dalam kerajaan perpaduan, satu blok PAS, sudah pasti tidak lagi ada kuasa pembangkang, kuasa kedua, apatah lagi kuasa ketiga yang mampu untuk menandingi kepimpinan kerajaan perpaduan. Setelah hari ini pun kita tahu, bahwa kerajaan perpaduan yang mempunyai majoriti yang lebih daripada cukup untuk membentuk kerajaan, dan kalau ditambah dengan MP PAS, sudah pasti ini menjadi satu kerajaan yang amat kukuh. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Ini pasti satu mimpi ngeri buat Muhyiddin Yassin sekiranya PAS menerima tawaran Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Terima kasih.